Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kita akan berbincang berkenaan dengan cabaran kurikulum pendidikan Islam kepada revolusi industri 4.0. Jadi insyaAllah hari ini kita ada 3 orang ahli panel. Sebelum tu, saya akan memperkenalkanlah diri saya. Nama saya Muhammad Alif bin Penaim dan sekarang saya mengajar di Sekolah Menengah Sains Batu Pahat. Jadi insyaAllah hari ini pun kita ada 3 orang panel yang mana panel kita hari ni power hebat-hebat. Panel yang pertama Ustaz Muhammad Hakimi bin Muhammad Syukri. Betul ke saya eja ni? Daripada SMK Tun Habab. Dan panel kita yang kedua Muhammad Hussein bin Misran, sahabat saya. Beliau mengajar di SMK Suria Perdana. Berkaitan dengan daerah saya juga. Dan yang panel yang ketiga pula adalah Muhammad Ashraf bin Muhammad Zaini yang mengajar di SMK Air Baloi. So semuanya dekat-dekat lah, masih dalam Malaysia lagi. So insyaAllah kita akan berbincang lah sebelum kita pergi lebih jauh lagi berkenaan dengan pendidikan Islam tu apa. Kan ada orang tak tahu pendidikan Islam tu apa, dengar tahu Islam aja. Okey, dan apa itu revolusi industri 4.0 tu pun apa. So hari ini kita akan dengarlah pencerahan daripada para panel kita yang power-power hari ini, insya-Allah. Jadi insya-Allah kita akan terus pergi kepada Ustaz Hakimi. Ustaz Hakimi, pendidikan Islam kita tahu dia adalah salah satu usaha di mana kita untuk menerapkan ilmu pengetahuan agama Islam kepada para pelajar ataupun masyarakat lah dekat Malaysia ni. Yang mana agama Islam ni yang kita faham dia meliputi ada akidah, ada ibadah, ada sirah dan macam-macam lagi yang mana dia memerlukan pada penghayatan yang sebetulnya lah supaya dapat nampak jalan dia tu lah. Jalan nak ke syurga tu nampak. Nampak yang batin, nampak yang hak tu. Jadi boleh tak Ustaz ceritakan sedikit tentang sejarah perkembangan pendidikan Islam tu sendiri. Silakan Ustaz. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustaz panel kita, Ustaz moderator kita, Ustaz Alif, barisan panel-panel forum pada hari ini, Ustaz Hussein dan Ustaz Ashraf dan hadirin hadirat yang saya hormati sekalian. Baik, soalan yang saya perolehi untuk sesi pertama kali ini adalah sejarah perkembangan kurikulum pendidikan Islam di Malaysia. Baik, secara asasnya kurikulum pendidikan Islam di Malaysia ini terbahagi kepada dua, iaitu di zaman di mana kurikulum pendidikan Islam ini dijalankan secara tidak formal dan dijalankan secara formal. Dan proses pendidikan kurikulum pendidikan Islam ini secara tidak formal, secara asasnya kita dapat bahagikan ianya berlaku sebelum negara kita mencapai kemerdekaan, yakni sebelum tahun 1957. Okey, sebagaimana kita tahu, agama Islam ini datangnya disebarkan di tanah Melayu ini melalui pedagang saudagar-saudagar Arab dan daripada India yang beragama Islam, yang mana diorang datang dan menyebarkan Islam itu kepada pemerintah pada ketika itu, sultan-sultan dan juga pembesar-pembesar di Melaka, dan akhirnya Islam itu tersebar ke seluruh tanah Melayu. Dan akhirnya pengajaran kurikulum pendidikan Islam pada ketika itu berjalan di masjid dan juga madrasah-madrasah, atau kita bahasa mudahnya kita katakan pondok lah, institusi pondok, dan ianya berlaku secara tidak formal. Maksud tidak formal ni, setiap pondok tu ada silibus yang tersendiri. Ada kitab-kitab yang berasingan dan mata pelajaran yang berlainan lah, bergantung kepada guru-guru dia. Itu dinamakan sebagai tidak formal. Tetapi setelah negara kita mencapai kemerdekaan dan setelah adanya Penyata Rahman Talib pada tahun 1960, dalam Penyata Rahman Talib ni dia menegaskan bahawa pendidikan Islam ini adalah wajib untuk dilaksanakan di semua sekolah. Jika sekolah itu mempunyai 15 orang murid dan ke atas yang beragama Islam lah. Jadi wajib pendidikan Islam itu diajar di sekolah-sekolah yang ada 15 orang murid dan ke atas. Okey.
Itu syur yang pertama daripada laporan Rahman Talib 1960. Baik, yang kedua, Abdul Rahman Talib ni menegaskan bahawa guru-guru yang mengajar pendidikan Islam ini perlu dilantik khas. Maksudnya guru pendidikan Islam ni bukan kita ambil tangkap muat sahaja. Dia perlu ada kelayakan dan kelulusan dalam bidang pengajian Islam lah. Jadi lantikan guru pendidikan agama Islam ni adalah lantikan yang khas. Perlu ditapis dan perlu lantik dengan secara yang betul lah. Tak boleh lah kalau guru tu dia kelulusan sains kita suruh mengajar pendidikan Islam, tak boleh. Nah, betul. Agama Islam ni kan berkaitan dengan akidah, dengan kita tauhid kita. Jadi kita tak boleh, guru-gurunya tidak boleh tangkap muat lah, kena perlu ada kelayakan. Dan syur yang ketiga, pendidikan Islam wajib diajar sekurang-kurangnya 120 minit di sekolah. Maksudnya dalam 2 jam lah seminggu untuk diajarkan di sekolah. Okey. Jadi itu kurikulum pertama sekali lah secara formal yang berada di Malaysia ni lah. Dan kemudian pada tahun 1983 yang mana ketika program KBSR, kurikulum bersepadu sekolah rendah diperkenalkan. Jadi apabila sekolah KBSR dan KBSM diperkenalkan, pengajian atau pendidikan Islam ini wajib dibelajar dan wajib juga kita ambil peperiksaan. Sebab dulu sebelum KBSR dan KBSM ini diperkenalkan, pendidikan Islam ni wajib belajar sahaja, tapi ianya tidak diwajibkan untuk ambil exam seperti di dalam SPM. Tetapi setelah diperkenalkan KBSR dan KBSM ini, pelajar-pelajar yang beragama Islam wajib belajar pendidikan Islam dan wajib mengambil peperiksaan agama Islam. Dan yang terakhirlah yang saya nampak dalam perkembangan kurikulum pendidikan Islam di Malaysia ini adalah pada tahun 2005 di zaman pemerintahan Perdana Menteri yang kelima, iaitu Tunku Badawi. Beliau telah memperkenalkan satu program yang dinamakan sebagai program JECOF. Singkatan JECOF ini adalah Jawi, Quran, Arab dan juga Fardu Ain. Jadi program JECOF ini adalah kita buat satu program yang mana untuk memberi peluang dan ruang kepada pelajar untuk mendalami keempat-empat pecahan subjek ni lah. Jawi kita mantap, Al-Quran, Bahasa Arab dan juga Fardu Ain. Jadi objektif JECOF ini sebenarnya adalah untuk memperkasakan lagi pendidikan Islam, kurikulum pendidikan Islam yang ada di Malaysia ini. Baik, itu sajalah yang dapat saya huraikan daripada sejarah perkembangan kurikulum pendidikan Islam di Malaysia. Sekian, terima kasih. Terima kasih Ustaz Muhammad Hakimi. Kita nampak bahawa dia memang ada rentetan itu bermula daripada penyata Rahman Talib, dan memang betul untuk kita pelantikan guru ni memang perlu kepada kelayakan dia. Kalau tak ada kelayakan bahayalah kalau kita tengok zaman sekarang kan. Macam ramai orang nak sampaikan ilmu tapi tak ada, sebenarnya ilmu dia bukanlah kepada dia punya ni lah, kemahiran dia lah itu bahayalah. Dan juga berkenaan dengan JECOF itu mungkin salah satu inisiatif kerajaan untuk membantu murid-murid untuk lebih mendalami ilmu agama itu sendiri, insyaAllah. Jadi insyaAllah kita akan pergi kepada panel kedua kita yang mungkin katanya dia nak membuat tayangan sikit lah, dia punya slide lah. Ini mungkin membantu kefahaman kita untuk lebih faham berkenaan dengan revolusi industri. So pada tahun 2016 Ustaz Husin, ini pada saya punya carian lah pada 2016 bermulanya revolusi industri keempat yang dia ada serba sedikit berkaitan dengan teknologi baru. So kita lebih tahulah, kita akan tanya pada Ustaz Husin. Silakan Ustaz Husin. Okay, terima kasih diucapkan kepada tuan moderator kita, Ustaz Muhammad Alif, yang saya hormati Ustaz Hakimi dan Ustaz Ashraf. Okay, saya mendoakan dan harap semua dalam keadaan sihat belaka, insyaAllah. Okay, jadinya pada hari ini saya akan kongsikan sedikit sebanyak berkenaan tentang industri revolusi 4.0
Okay, sebelum tu saya minta izin dulu Tuan Moderator dan ahli panel untuk saya kongsikan saya punya Boleh, slide. silakan. Ya. Boleh. Jelas ke dengan saya punya slide ni? Okey, baik, jelas, boleh nampak. Okay. Jadinya hari ini saya akan kongsikan sedikit sebanyak berkenaan tentang revolusi industri 4.0. Okay. Yang kita dapat lihat di sini, gambar ni sendiri melambangkan kita punya industri kita sekarang 4.0 yang mana masing-masing dengan gadget, dengan pegang laptop dia, dengan iPad dia, dengan handphone dia. Okay. Jadinya tepat dengan tajuk kita hari ini. Sebelum kita pergi lebih jauh, kita tengok dulu sejarah revolusi industri ni macam mana. Okay, kalau ada 4.0 mesti ada 1.0, 2.0 dan 3.0 lah. Okay, Ya, betul. jadinya di sini kita sama-sama tengok. Okay, revolusi industri ini bermula daripada tahun 1784 yang mana ketika itu industri yang ada ketika itu iaitu industri air dan kuasa wap lah. Okay, kemudian kita tengok pada tahun 1870 ketika itu sudah sebahagian tempat mempunyai elektrik. Okay, tidak semua tapi dah ada beberapa bahagian yang ada elektrik. Okay, dan bila kita tengok pada tahun 1969 iaitu revolusi 3.0 yang mana ketika itu semakin membangun teknologi-teknologi. Okay, yang mana ketika itu pada tahun 1969 kilang-kilang kalau kita dapat lihat waktu tu kilang banyak naik. Okay, jadinya kilang-kilang ini bukan menghasilkan perkara yang biasa, bahkan kilang-kilang yang didirikan pada waktu tersebut teknologi-teknologi yang hebat lah. Okay. Dan kini seperti yang Ustaz Alif kongsikan tadi pada tahun 2016 sehingga kini tahun 2022 iaitu industri revolusi 4.0 iaitu berkenaan dengan teknologi moden dan IT. Okay. Yang mana sekarang ni kita dapat lihat di mana-mana sahaja. Okay. Kita punya teknologi semakin lama semakin canggih dan IT kita semakin lama semakin hebat. Okay, mungkin sebelum ni kalau handphone kita nampak fungsi dia hanya boleh call sahaja, message sahaja. Tapi sekarang aplikasi dekat phone banyak. Okay, kita nak ber-Facebook boleh, ber-Instagram boleh. Kita nak berkongsi apa yang kita rasa semua dekat teknologi kita boleh. Okay. Kita berforum pun sama ni, kita kena pakai handphone kan. Ya, betul. Menggunakan teknologi yang ada zaman kini. Ya, betul. Okay, jadinya anjakan daripada ini membolehkan organisasi dan segala urusan mudah dikawal dan pengurusan yang cepat dan cekap. Okay, melihat kepada sejarah revolusi tersebut, ia dapat dilihat perkembangan itu berlaku dengan pantas dan turut mempengaruhi cara hidup manusia. Okay. Jadinya di sini saya ada juga menemubual beberapa orang cikgu di sekolah saya bertanya berkenaan tentang industri revolusi 4.0. Ada sebahagian daripada mereka yang tahu tentang perkara ini dan ada sebahagian yang tidak. Okay. Bagi mereka yang tahu, mereka berkongsi bagaimana mereka sendiri waktu persekolahan dulu mereka tidak mempunyai banyak akses, mereka tidak mempunyai banyak kemudahan yang ada seperti kita sekarang. Akan tetapi sekarang ada beberapa perkara yang pelajar tahu tapi guru tak tahu. Jadinya itu yang berlaku pada masa kini. Maka kita tengok kat sini ayat dia kata apa? Berlaku dengan pantas dan turut mempengaruhi cara hidup manusia. Okay, mungkin dulu kita boleh kata dulu kita masih kecil-kecil, kita main je kan dekat luar rumah. Okay, tak pegang handphone, tak ada apa semua. Tapi berbeza dengan sekarang, kadang-kadang kalau cikgu ataupun guru-guru ni tak pegang handphone, kadang-kadang kita tak tahu apa perkembangan yang berlaku. Itulah yang berlaku pada masa kita sekarang ni. Okay. Okay. Seterusnya kita lihat kepada Arif Budi Utama tahun 2013.
teknologi informasi dan komunikasi kian berkembang pesat pada abad ke-21 ini. Okey, masa kini menjadi era di mana informasi dan komunikasi bukanlah suatu hal yang sulit didapatkan. Ini yang macam tadi Tuan Moderator kita kata. Okey, petang ni kita berforum pun forum menggunakan media Google Google Meet. Ya, betul. Yang mana mungkin sebelum ni kalau kita tengok mungkin dekat TV1 nak kena ada pentas, belakang nak kena ada banner, baru kita boleh berforum. Akan tetapi sekarang ni secara atas talian, itu yang pertama. Yang kedua, siapa-siapa boleh tengok kita punya forum ni. Itu yang memberi sedikit sebanyak kemudahan kepada kita. Okey, seterusnya. Sehingga abad ini dikenal dengan sebutan abad informasi, iaitu information age. Okey, teknologi informasi yang kini menjamah hampir setiap aspek kehidupan masyarakat. Ini yang seperti saya katakan tadi. Okay, kalau kita dapat lihat, sekarang ni kita pergi dekat restoran sendiri, kalau dulu mungkin orang biasa pekerja yang melayan kita, tapi sekarang robot yang hantar makanan dekat kita. Itu dahsyat. Ya betul. Itu yang sedikit sebanyak yang kita boleh tunjukkan contoh dia. Okay, industri revolusi ni yang mana dalam setiap aspek kehidupan manusia ni makin lama makin banyak robot yang bagi perkhidmatan dekat kita. Boleh jadi 10 tahun akan datang robot yang akan menggantikan guru, kita tak tahu. Kereta boleh terbang ke, motor terbang. Ya betul. Itu yang kita impikan dulu pada tahun 2020. Okey, seterusnya kita tengok pada peringkat awal, menurut Berita Nasional pada tahun 2017, revolusi perindustrian keempat atau industri 4.0, teknologi digital sudah memasuki sistem fizikal seperti pada hari ini. Okey, ini yang paling banyak berlaku sewaktu kita PKP dulu, sewaktu kita COVID-19 dulu, yang mana 100% persekolahan, sisi persekolahan tidak boleh dilakukan secara bersemuka. Maka kaedah ini, iaitu kaedah atas talian ataupun dengan segala teknologi yang ada, guru-guru ini kena belajar dan kena gunakan teknologi tersebut. Maka di sini kita dapat lihat bahawa sedikit sebanyak sebenarnya industri 4.0 ni semua masyarakat terlibat dalam perkara tersebut lah. Bukan guru-guru saja, bahkan syarikat-syarikat pun bila buat meeting, dia akan buat meeting secara atas talian. Tak perlu nak kena panggil semua duduk atas meja, nak kena bincangkan, tidak. Okey? Dan seterusnya, inovasi dapat dikembangkan dan menyebar jauh lebih cepat dari tahun sebelumnya. Ini yang sangat penting sekali, bahawa kalau kita tengok zaman sekarang, anak murid kita, kadang-kadang kita tak tahu tapi diorang dah tahu. Sebab kenapa? Semua maklumat yang ada ni sekarang dah ada di hujung jari. Tinggal search, tekan. Contoh dekat sekolah kita belajar topik ni, kita kurang faham. Search, tengok. Maksud dia macam ni. So esok bila jumpa kita, dia tanya, Ustaz betul tak? Saya semalam cari jumpa macam ni. Mungkin kadang-kadang apa yang kita baca hanya itu saja, tapi apa yang ada di internet ni, ada yang sebahagiannya ada yang ditapis dan sebahagiannya tidak ditapis. Maka itu sedikit sebanyak memberi cabaran kepada guru. Sama ada kita menjawab secara profesional ataupun kita cuma kata, apa yang cikgu ajar itu saja kamu kena dengar. Itu cabaran dia. Kita pergi seterusnya. Pembangunan teknologi ICT dan internet yang pesat masa kini telah mempercepatkan proses peralihan kepada revolusi industri keempat, iaitu R4.0. Yang ni kita dapat lihat bahawa sekarang, contoh kita tengok yang paling terdekat dengan handphone kita sendiri. Mungkinnya dulu masa kita kecil-kecil, kita punya line 3G. So daripada 3G masa naik 4G, kita pun dah rasa bangga dah, 4G ni dah paling laju dah ni. Dapat pula sekarang 5G. Makin laju. Orang semakin lama makin mencari teknologi yang semakin canggih dan semakin hebat. Bila semakin canggih teknologi tersebut, maka semakin cepat maklumat tu akan berkembang. Mungkin dulu kalau kita nak tahu pasal perkembangan rakan semasa, kita nak kena call, kita tanya sihat tak sihat. Tapi sekarang tengok dekat update status WhatsApp, hari ni saya kurang sihat. Dia sharekan dekat situ. Tak sempat kita tanya, dia dah bagi tahu dah yang dia tak sihat. Itu yang berlaku. Seterusnya kita tengok profesor ni kata apa.
Klaus Schwab ni pengasas dan pengarah eksekutif The World Economic Forum telah menerbitkan buku berkaitan industri revolusi 4.0 pada tahun 2016. Okay? Dalam kenyataan beliau berpandangan bahawa IR 4.0 ini berbeza pada dasarnya daripada 3 revolusi sebelumnya kerana ia melibatkan teknologi tinggi yang jauh terkedepan dan terangkum. Okay? Cabaran IR 4.0 harus diberi perhatian untuk ditangani ialah meningkatkan pengetahuan, pembangunan bakat, kreativiti dan juga inovasi. Okey. Di sini kita dapat lihat 10 tahun yang dulu. Okey, 20 tahun yang dulu. Sangat berbeza dengan apa yang berlaku pada masa kini. Okey, teknologi yang ada ni kadang-kadang kita dapat lihat orang-orang tua ni banyak ketinggalan dengan teknologi-teknologi yang ada. Bahkan di sekolah saya sendiri, golongan-golongan yang 50 tahun ke atas, bila kita kongsi berkenaan tentang teknologi, bila nak menggunakan teknologi dalam pendidikan sendiri, mereka rasa terbeban. Mereka rasa susah untuk menggunakan teknologi tersebut. Maka tenaga-tenaga muda ni lah diperlukan bagi memberi tunjuk ajar kepada guru yang kurang berpengetahuan dan kita boleh kongsikan kepada anak muda itu sendirilah. Okay? Dan kita pergi kepada penutup akhir sekali. Itu kerajaan telah membuat inisiatif dengan menubuhkan pusat sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik yang STEM bertujuan membentuk kaedah pembelajaran terkini bagi melatih guru pakar dalam STEM bagi menghadapi industri revolusi 4.0 ini. Okay. Maka kerajaan kita tidak mengambil mudah, tidak memandang enteng, bahkan kerajaan sendiri telah menubuhkan STEM ini bagi membantu guru-guru dalam menghadapi IR 4.0 ini. Okay. Itu sahaja daripada saya. Wallahu alam. Okey, terima kasih banyak-banyak Ustaz Husin. Masya-Allah, saya macam dengar seorang pensyarah tadi ada slide lagi, okey. So ini merupakan salah satu pembaharuan lah di mana kalau kita sebelum ni kalau kita dengar forum kita tak ada pun slide. So ni dah ada slide pula, dah boleh kongsi pula. So ni adalah satu teknologi lah. Orang kata teknologi 4.0 dia modern IT lah, dah pergi pada modern IT. Dia bukan lagi pada zaman dulu air dan wap ke elektrik ke teknologi ke. So tu dulu punya. Sekarang dia lebih moden lagi So zaman dah berubah, dia lebih memudahkan urusan orang lain. Macam kita hari ni, ada yang duduk dekat, ada yang ajar dekat air baloi, Surah Perdana, Tuan Habab, saya dekat Batu Pahat. Boleh sama-sama pula kita buat forum kan. So dia sangat memudahkan. So jadi masa kita tak banyak, jadi kita akan teruskan pada panel kita yang ketiga. Itu Ustaz Ashraf. PU Ashraf ni saya rasa ni, PU Ashraf. Okey, pada pandangan Ustaz apakah cabaran? Kita dah dengar tadi daripada Ustaz Ustaz Husin cerita tentang revolusi industri 4.0. Jadi kita nak tengok adakah dia ada cabaran kurikulum pendidikan Islam sendiri terhadap revolusi industri 4.0. Silakan Ustaz. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator Ustaz Alif. Yang saya hormati sahabat-sahabat panel, Ustaz Husin dan Ustaz Hakimi. Berkenaan dengan soalan tadi, sudah tentu kita ada pelbagai cabaran dalam mendepani revolusi industri 4.0. Antara cabaran, kita terus pada poin lain. Antara cabaran yang pertama adalah perubahan kaedah pengajaran dan pembelajaran. Kalau kita tengok kaedah pengajaran dan pembelajaran Islam sebelum ini secara berkesinambungan telah dilakukan mengikut tradisi yang penuh dengan nilai-nilai yang agama. Jadi penyampaian berita dalam Islam pada asasnya dia telah dibuat dengan teliti dan disampaikan dari satu generasi ke generasi yang lain berdasarkan kitab-kitab yang muktabar. Jadi kedatangan pendidikan digital memerlukan guru untuk memikirkan satu kaedah baru bersesuaian dalam mengajar pendidikan Islam pada masa sekarang ni lah. Jadi hal ini boleh menimbulkan kesukaran terutamanya dalam mengajar bidang tertentu seperti ibadah. Yang banyak menggunakan kaedah demonstrasi bagi memberikan kefahaman kepada murid terhadap ilmu yang kita ajar. Jadi guru perlu memikirkan cara untuk membawa kemahiran demonstrasi tersebut ke arah media digital untuk memanfaatkan pengajaran pendidikan Islam sendiri.
Jadi kalau kita tengok dalam pendidikan Islam, bab ibadah ni terlalu banyak kan. Jadi untuk mereka memahami bab ibadah ni perlu kita buat demo. Contoh bab urusan jenazah. Kalau kita mengajar begitu je ikut buku, rata-rata budak-budak takkan faham lah. Melainkan kita buat Betul. demo macam mana jenazah tu dibalut, dimandikan dan sebagainya lah. Okay. Jadi itu satu cabaran untuk guru sekarang dalam kita mengajar menggunakan media sosial lah. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, antara cabaran yang kedua, timbulan maklumat agama atas talian secara tidak terkawal. Maksudnya apa? Masyarakat Islam sekarang menjunjung tinggi nilai kandungan maklumat keagamaan yang menyebabkan maklumat Islam itu sendiri sentiasa berada pada tempat yang paling berintegriti. Dalam menuju matlamat pendidikan Islam, kandungan maklumat agama melalui internet dilihat sekarang terlalu terbuka dan bebas tanpa ada tapisan sebagaimana Ustaz Husin beritahu tadi lah. Serta boleh dilakukan oleh sesiapa sahaja dengan cara memuat turun berita secara bebas. Okay, bila sampai je satu hukum zaman sekarang banyak berkecelaru bab hukum kan. Bila kita bab hukum ni, ustaz ni kata itu, ustaz ni kata ni. Jadi masyarakat keliru kat situ. Okay. Jadi maklumat pengajar Islam juga dilihat telah mengalami fasa iaitu pengguna semakin dihimpit oleh timbulan maklumat agama atas talian secara tidak terkawal yang menyebabkan kecelaruan tadi. Jadi maklumat agama yang membawa kepada implikasi fobia terhadap kandungan maklumat. Jadi bila orang masyarakat keliru berkenaan dengan hukum dan sebagainya, yang penting berkenaan dengan hukum lah. Jadi akan menimbulkan banyak pertanyaan masyarakat sekarang kan berkenaan dengan hukum. Jadi ini akan mengakibatkan murid especially yang ditugaskan untuk mencari maklumat kalau kita bagi tugasan kepada mereka. Jadi kita sebagai guru perlu membimbing mereka untuk mengenal pasti maklumat yang mereka cari itu benar ataupun tidak. Kita takut maklumat yang dapat tu daripada sumber yang lain kan. Itu yang kita takut. Jadi kat situ adalah tugasan kita lah, antara cabaran untuk kita menyemak segala maklumat yang murid kita dapat. Okey, itu yang kedua. Cabaran yang ketiga, penumpukan maklumat agama secara berlebihan. Maknanya kat sini pendidikan digital boleh mencabar konsep mutawatir yang dibawa oleh Islam. Contohnya ruang internet yang terbuka dan bebas sekarang boleh menjadikan semua penjelasan agama tu sangat mudah. Kan secara sangat mudah didapati menyebabkan berlakunya penumpukan maklumat agama secara berlebihan yang membawa kepada masalah kebanjiran maklumat. Kalau kita tengok masalah kebanjiran maklumat ni boleh mewujudkan suasana huru-hara dalam mencari maklumat yang boleh dipercayai kan. Contoh ustaz ni kata sekian, ustaz kata sekalian. Jadi benda ni boleh menyebabkan orang kata huru-hara lah. Contoh bab berkenaan dengan benda kecil je pun tapi boleh jadi huru-hara masyarakat kan. Betul. Contoh bab apa? Bab bersalin suami. Contoh bab bersalin kan. Doktor lelaki sambut. Jadi di situ tiba-tiba jadi perbahasan pada zaman sekarang. Kenapa boleh sehingga kan dikatakan suami dayus kalau doktor lelaki yang menyambut bayi kan. Jadi kat sini akan menyebabkan kecelaruan kepada masyarakat kita. Jadi alam media sekarang memerlukan ukuran metrik yang tepat untuk menentukan kewibawaan maklumat dan tanggungjawab itu. Maka Islam datang dengan membawa disiplin dalam mempelajari dan mengajar ilmu dengan memastikan ilmu yang dipelajari mesti mempunyai sumber yang jelas dan telah disepakati oleh beberapa individu yang benar-benar layak serta mustahil individu tersebut membuat pendustaan terhadap ilmu yang dimilikinya. Kalau zaman sekarang kita merujuk kepada fatwa-fatwa ulama Malaysia kan sekarang lah untuk dapatkan hukum yang paling tepat. Okey, itu yang keempat. Yang ketiga. Jadi yang terakhir, poin yang terakhir adalah mengganggu gugat adab berguru antara murid dengan guru yang diajarkan dalam pendidikan Islam. Jadi kita sedia maklumlah Islam ni adalah satu agama yang mementingkan adab berguru antara guru dan murid kan. Pembelajaran subjek pendidikan Islam juga memerlukan proses dan sentuhan guru bagi menjamin dan menjaga adab pembelajaran sesuai dengan kehendak syariat dalam memberikan pendidikan terhadap murid. Kan kalau kita tengok adab berguru sekarang, adab murid dengan guru zaman sekarang sudah terlalu jauh dibandingkan dengan zaman kita dulu lah. Rasanya ustaz-ustaz semua boleh nampak kan macam mana keadaan murid kita sekarang. Jadi sebab tu adab berguru ni sangat-sangat penting. Jadi walau bagaimanapun penggunaan media digital hari ini jelas telah menggambarkan
hubungan langsung adab berguru dan murid dengan guru sebagaimana ditekankan agama. Contohnya pembelajaran dalam talian menggunakan platform Zoom, membolehkan guru murid itu memilih untuk menutup fungsi kamera ni. Kan macam kita lah. Kan kalau kita belajar dalam Zoom, kadang-kadang kita tutup, kan kadang-kadang kita buka, gitulah. Jadi hal ini boleh menyebabkan guru yang mengajar tidak dapat melihatlah macam mana keadaan murid yang sebenar, sama ada tak dalam kelas kita ataupun waktu kita mengajar dia buat benda lain. Jadi kat sini boleh menyebabkan murid kurang fokus kepada sesi pembelajaran kita. Jadi kat sini antara cabaran yang paling kuat bagi saya adalah berkenaan dengan adab lah. Bila kita menuntut ilmu ni, adab tu nombor 1. Ilmu nombor 2. Kalau adab ada, insya-Allah ilmu pun kita boleh dapat. Tapi kalau kita belajar ilmu, kita pergi jumpa guru untuk dapatkan ilmu, tetapi kita tak ada adab dengan guru tu. Jadi kita takkan dapat dua-dua. Dari itu saja daripada saya, insya-Allah. Terima kasih. Terima kasih banyak Ustaz Ashraf. Betul dia penyampaian dia betul macam pure Ashraf. Masya-Allah, hebat So betul dia punya revolusi industri ni memang kita nampak macam tadi Ustaz Husin maklumkan, dia memberi keselesaan, dia memberi kemudahan kepada kita, tapi dalam masa yang sama dia boleh menghakis dalam diri kita sebenarnya secara tidak sedarlah. Contoh yang tadi kan, salah satunya adalah berkenaan dengan adab yang ditekankan tadi lah. Dan yang keduanya adalah satu disiplin ilmu tu sendiri. Untuk kita belajar agama Islam, perlulah mungkin berdepan tu lebih baik lah. Dan contohnya yang lain adalah demo pengurusan jenazah yang tadi mungkin Ustaz tekankan, yang perlu kepada memanglah dalam YouTube ada, tapi sebenarnya praktikal tu lebih nampak sebenarnya. Lebih nampak. Dan juga yang paling ketara zaman sekarang ni adalah berkenaan dengan hukum. Hukum hakam yang banyaknya ilmu dekat internet tu berlambat-lambat macam cendawan yang tumbuh lepas hujan. Tu contohlah. Sangat banyaklah pencanggahan dari sebagai hukum hakam. Dan nak pula yang membaca ni orang yang bukan, orang kata bukan latar belakang pendidikan Islam. So bila dia baca dekat internet dia terus percaya. So itu yang boleh mendatangkan huru-hara lah dalam masyarakat. Jadi insya-Allah kita dah di akhir rancangan di TV3 ni. Kita dah di akhir rancangan. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada para panel yang telah memberi penerangan daripada bermula pendidikan Islam, revolusi industri dan sampailah cabaran. Jadi saya harap dia memberi manfaat yang banyak kepada para pendengar nanti di YouTube. Kita akan upload di YouTube dan kita akan upload juga kepada pensyarah kita. InsyaAllah moga menjadi manfaat kepada para pendengar. Cukup sekadar itu, kita boleh tutup dengan tasbih kafaratul a'udzu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.